Tujuan saya membawa isu tersebut semalam kerana di dalam ucapan titah diraja, baginda secara spesifik menyebut tentang budaya fitnah ini, dan budaya fitnah ini sudah menjadi satu gejala yang agak serius, terutamanya di media baru, maksudnya dalam media portal. Dan saya bangkitkan itu untuk menunjukkan suasana dia, apa yang disebut oleh tuanku itu betul, memang berasas, bukan satu tuduhan melulu. Sebab kita kena ingat persepsi yang cuba dibawa oleh pembangkang, mempersoalkan teks ucapan tu daripada kerajaan, seolah-olah kerajaan reka. Tak reka. Saya nak tunjukkan itu, bahawa apa yang tuanku sebut dan yang tuanku khawatirkan tu berlaku. Dan saya sebut dalam konteks contoh. Contohnya kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Contohnya kes Tok Guru Ni Aziz. Contohnya kes pembunuhan Altan Tuya nak dikaitkan dengan Perdana Menteri. Dan contohnya kes yang melibatkan YB Padang Rengas. Jadi dan saya tunjukkan tokoh-tokoh. Saya boleh bagi banyaklah contoh, tapi saya tunjukkan tokoh-tokoh untuk menunjukkan tahap politik fitnah ni dah terlampau sampai melibatkan tokoh kepimpinan tinggi. Kedua, saya tunjukkan ianya across the spectrum, sama ada pembangkang ataupun di kerajaan sama. Ketiganya, saya nak tunjukkan bahawa saya ambil daripada tahun 2004 kes YB Padang Rengas sampai ke sekarang, nak menunjukkan bahawa budaya tu dah memang daripada dulu, bukan baru, dia dah develop sampai ke peringkat sekarang ni yang paling teruk lah, dah paling kotor. Dan saya tengok budaya memfitnah ni lebih kepada untuk menimbulkan satu keraguan kepada kepimpinan dan kepada sistem tu sendiri, iaitu contohnya sistem kehakiman, sistem siasatan, polis, penguatkuasaan, sistem sistem pilihan raya itu sendiri, dan kerajaan dan modus operandi dia, MO dia nampaknya sama, iaitu target individu yang jadi pillar kepada institution tu. Because bila you target individu yang jadi pillar tu, the whole system collapse. Dia tak attack polis diraja Malaysia, dia attack ketua polis negara. Dia tak attack jabatan peguam negara, dia attack peguam negara sendiri. Dia tak attack kerajaan secara spesifik, tapi dia attack Perdana Menteri. Tapi attack ni jadi biasa satu norma di dalam mana-mana aktiviti politik. Tapi yang jadi masalah dalam negara kita, dia dah sampai ke peringkat mencipta fitnah, mereka fitnah. Ini yang jadi bahaya. Contohnya macam cubaan untuk membabitkan Yang Muhammad Perdana Menteri dalam kes pembunuhan Altan Tuya. Benda yang tak ada, daripada benda yang tak ada cuba diwujudkan supaya ada dengan menggunakan surat akuan sumpah, contoh dia, kan, contoh oleh siapa nama tu, Bala Subrahmanyam, yang saya sendiri terlibat. Semasa kes tu dia tak cakap apa pun. Macam mana tiba-tiba sekarang macam-macam dia keluar cerita, kan? YB terlibat dalam, saya yang membela. SD Tak, saya membela dengan Azilah, Chief Inspector Azilah tu. Semasa tu Bala tak ada cakap apa-apa pasal apa yang disebut sekarang lah. Langsung tak ada. Ya, itu pada saya, itu maksud saya tahap fitnah tu sampai ke tahap mereka, kan? Pada saya, kalau masa perbicaraan pun tak sebut, kepada polis pun masa siasatan tak sebut, tiba-tiba sekarang baru sebut, kan? Dan dia pula mengaku ambil duit lah macam-macam. Jadi kita nampaklah modus operandi. Kalau ikut apa yang saya biasa buat, modus operandi tu sama. Get somebody that can link to the case and get the best mechanism sekarang ni SD lah. Dan saya tengok ini kalau ikut modus operandi dia, sengaja dibuat.
sengaja dibuat seolah-olah menunjukkan bahawa setelah mendedahkan kebenaran, dia dipaksa oleh polis, dipaksa oleh orang tertentu untuk tukar buat pengakuan, terpaksa pergi luar negeri. The whole thing you see is a package. For me, it's a package to give credibility to the SD, the initial SD. And the same modus operandi. Kalau kita tengok KK lain pun sama aja. Style dia sama. The target is to just create doubt. Just to create doubt. The problem is it is a political expediency at all costs. This is dangerous. This is dangerous for the country. Orang-orang yang ada kepentingan lah. Kita orang kata you put two and two together lah. Siapa yang akan dapat benefit daripada semua ni? Then you can identify. No, tak ada. There's no mention at all of the Prime Minister or the Datin Sri Rosmah Mansor. No mention at all. So I was shocked. I kata, macam mana dia orang boleh kait? That's the reason lah. Because the pressure to link the Prime Minister at the time he was the Deputy Prime Minister to the murder. I think it will compromise my position as a lawyer. So I withdraw. Better to withdraw. Third party who has interest in the... people start assuming. Yeah, better let them assume. I'm not interested. As I said just now, my purpose of disclosing the few facts yesterday is to show example of how dirty the politicking in Malaysia now. That's all. The purpose is not to disclose identity of people. No, that's not the purpose. But definitely you know. Definitely.